Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan pengurusi masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi diberi kesempatan untuk kita bersama pada malam ini. InsyaAllah malam ni kita masih lagi dalam bab dengki. Kita dah berapa minggu dah kita bercakap tentang bab dengki ni. Dalam bab ataupun disebut juga hasad. Dengki, iri hati, itulah samalah tu. Hasad, dengki kita panggil panjang ni bab ni. Bab dengki ni saja lagi ada berapa muka surat lagi? Ada 20 muka surat lagi. 20 muka surat ni mau 5 kali jumpa ni. Hujung tahun baru habis ni. Masuk tahun baru berubah bab lain. Baik. Maknanya itulah alim ni. Orang yang menulis ni. Orang yang menulis ni alim sebab dia boleh hurai. Dia boleh huraikan tentang satu bab itu, satu tajuk itu dengan detail dan juga memudahkan kita faham. Kita baca je, kan? Nak suruh kalau bagi kita tajuk dengki ni, rasanya 20 minit tak ada idea nak cakap lah. Tapi disebabkan dengan ilmu penulis ni, Syekh Muhammad bin Al-Ghazali ni, mudah kita. 3 bulan tak habis cakap, kan? Itulah setiap orang ni apabila semakin tawaduk, semakin soleh dari segi amalan, semakin baik ilmu dia dan dimanfaat kepada orang awam, maka Allah mudahkan dia untuk menulis. Dan dia menulis buku ni bukan satu kitab ni je. Walaupun kita tengok kitab ni, kan, punya tebalnya kitab ni, kan, dia bukan satu kitab je. Dia menulis dengan banyak kitab yang telah ditulis oleh. Kita baca satu je. Itulah dia. Begitulah alim ulama yang menulis kitab-kitab ni. Mereka itu Allah berikan mereka ni kemudahan untuk menulis. Ilmunya ada dan mereka amalkan ilmu tu, dimanfaatkan untuk masyarakat, maka Allah beri kemudahan. Dan kitabnya diguna pakai sepanjang zaman. Itu dia. Itulah antara salah satu perkara yang menjadi karamah para ulama. Ulama Allah beri karamah, wali-waliullah ataupun para ulama, para orang soleh, mereka ni ada karamah. Karamah tu apa? Kelebihan berbanding dengan orang lain. Kalau para nabi diberi mukjizat, mukjizat itu sebagai membuktikan kerasulan mereka, bahawa mereka ini adalah orang yang diutus oleh Allah. Karamah ni apa? Karamah ni daripada perkataan karim, mulia. Nak tunjuk mereka ini orang yang mulia, yang apa? Yang Allah beri mereka ini kemampuan, kelebihan yang berbeza daripada orang lain. Antara karamahnya apa? Antara karamah para waliullah, ialah mereka ini Allah beri mereka ini karamah time, waktu, masa. Karamah apa? Masa. Masa ni sama, kita 24 jam, mereka 24 jam juga, sama je. Tapi 24 jam kita apa boleh isi? Buat itu, buat ini, buat ini. Habis dah, malam dah hari ni. Rasa baru je pagi tadi kan? Apa kita isi? Kita pun tak rasa apa benda lah kita isi. Habis dah masa. Tapi mereka ini, orang-orang yang alim ini, mereka isi waktu dengan apa? Dengan ibadah yang banyak. Dalam mereka sibuk dengan ibadah, mereka masih lagi, mereka juga memenuhkan keperluan hidup, mencari rezeki, menguruskan diri,
Tapi masa yang sama mereka boleh menulis, mengarang kitab, berpuluh-puluh kitab yang tebal-tebal. Kita nak buat penulisan 2-3 muka surat pun jenuh, kan? Sebab kita tidak diberi kelebihan itu. Tapi mereka ini begitulah, ya. Kita dah berapa minggu kita baca bab dengki ni je, tak habis lagi. Kita mula baca bab dengki ni 2 minggu lah, ya. Dah 2 kali pertemuan lah. Pada 20 bulan 9. Hari ni 18 bulan 10, sebulan dah baca 2 kali pertemuan, tak habis lagi. Baru 4 muka surat ataupun 5 muka surat. Baik. Jika berlaku perkelahian antara mereka yang saling bertengkar, ya, orang bertengkar, kita baca dalam bab orang yang yang berbalah, sentiasa bertegang urat, ya, sentiasa tak berpuas hati antara satu sama lain. Kalau berlaku pertengkaran, lepas itu berlaku pula pergaduhan, ya, apa akan jadi? Kita bergaduh sebab apa? Bermula dengan pertengkaran. Jika perkara ini berterusan, maka akan berlakulah nanti akibat lain pula. Akan timbul rasa dendam. Ya, ini rentetan daripada bermula dengan kata-kata ataupun luahan yang keluar daripada mulut je. Tak puas hati ataupun, ya, bertengkar, ya, mula situ je, tapi akhirnya berlakulah pergaduhan, ya. Kalau tak bertumbuk pun tak puas hati. Bila tak puas hati, apa akan jadi? Mulalah rasa dendam, ya. Dendam ini yang bahaya. Maka Islam telah memberi cara supaya perkara ini tak berlaku dalam masyarakat, agar masyarakat yang beriman serta dapat menghayati suasana saling bersahabat dan saling bergaul mesra antara satu sama lain. Ya, itu dia. Jadi Islam dia tak suruh macam tu. Kita boleh boleh tak sependapat. Ya. Kita boleh tak sependapat. Tapi tak boleh dengan sebab tidak sependapat itu menyebabkan kita bermasam muka. Ya, menyebabkan kita bergaduh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Allah kata, bila kamu nak berdebat, sekiranya kamu berdebat, wajadilhum, kalau kamu sampai satu tahap kena berdebat, kena bertengkar, kena bercakap-cakap, meluahkan satu sama lain, boleh, tak ada masalah, boleh. Tapi pastikan hujungnya nanti akhirnya akhirnya jadi semakin baik. Ya, kita boleh bertengkar, ya, sebab kita ada sesuatu yang kita yakini, ya, tak bersetuju dengan orang, boleh tak bersetuju, tapi pastikan hujungnya sampai ke akhirnya nanti menjadi makin baik. Tapi kalau jadi selepas itu semakin buruk, semakin bergaduh, semakin putus silaturahim, maka itu adalah perkara yang tak baik. Maka pertengkaran tadi adalah pertengkaran yang perlu dielak, ya, perlu dielak. Itu Islam minta kita, kalau kita ada sesuatu, kita luahkan, cakap, tiba kita tengok orang yang bersama dengan kita tu, dia bantah, dia tak suka, dia tak puas hati dengan kita, walaupun kita betul, maka kita diam. Kita baca dulu dalam bab ni dulu, yang awal tu, ya, walaupun kita betul, maka lebih baik kita diam, tidak meneruskan perdebatan, pertengkaran, walaupun kita betul. Sebab apa? Sebab nak jaga perkara yang lebih utama, iaitu apa? Iaitu tidak berlaku permusuhan antara sesama Muslim. Perasaan benci atau dendam yang terpendam dalam jiwa seseorang, ya, Islam memandang ia sebagai tanda yang menunjukkan kekerdilan dan keburukan tabiat seseorang. Kalau orang ni dia
Bergaduh, bertengkar, lepas tu simpan dendam. Ini tanda orang ni buruk. Islam pandang dia ni jiwanya buruk. Walaupun nampak baik, nampak dari segi penonjolan diri, image air muka nampak baik, tapi kalau hatinya menyimpan rasa amarah kepada orang, rasa dendam kepada orang, orang ini adalah buruk tabiat dia. Pada umumnya, orang yang menyembunyikan rasa benci dan dendam seperti itu selalu menginginkan agar orang yang dibenci mengalami bencana dan kesulitan. Orang yang dendam ni biasanya nak apa? Nak, kalau orang yang dia marah tu mesti dapat benda yang tak baik. Itulah kan. Biasa kalau kita berdendam dengan orang, kita takkan nakkan orang tu dapat kebaikan. Kalau orang berdendam, orang yang kita dendam tu dapat baik, makin sakit hati. Makinlah menjadi-jadi sakit hati kita. Kalau kita marah kat orang, dendam kat orang tu, dapat buruk orang tu, dapat bencana, senangnya hati kita. Rasa lapang rasa hati, dia dapat musibah. Sedangkan Islam tak benar begitu. Islam suruh kita dalam persaudaraan kita ni, apabila saudara kita ditimpa musibah, kita juga rasa duka cita. Apabila saudara kita dapat nikmat, kita juga tumpang gembira. Orang yang bertabiat seperti itu tak merasa puas dan tenang sebelum berhasil menjatuhkan ataupun mengganggu dan juga menyakiti orang yang dibencinya. Ibnu Abbas dia meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut, macam mana Nabi ingatkan sahabat-sahabat macam mana nak kenal orang. Macam mana kita menjadi macam tu ke ataupun kita berbeza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya sahabat-sahabat, ketika Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ramai-ramai ni, Nabi tanya, "Mau tak kalian aku bagi tahu siapa orang yang paling buruk antara kalian?" Nak tahu tak siapa dia dalam ramai-ramai kita ni paling buruk dia ni? Nabi tak kata orang ni buruk, tak kata sahabat ni buruk. Nabi sebut perangai. Siapa yang buruk? Sahabat pun jawab, "Ya Rasulullah, nak silakan Rasulullah, beriterangkan kepada kami siapa yang paling buruk tu." Nabi kata, orang yang paling buruk antara kalian ialah orang yang mencelaka dirinya sendiri, kejam terhadap hamba sahaya miliknya, dan tak mahu menolong orang lain yang berhajat. Nabi kata, orang yang paling buruk ialah dia mencelakakan diri dia. Apa mencelakakan dia? Dia bawa diri dia ke dalam bencana. Apa dia? Kepada azab Allah. Dia buat maksiat. Buat maksiat tu apa? Merosakkan diri dia lah. Sebab apa? Bila buat maksiat, yang timpa dia, yang akan mendapat kesusahan siapa? Orang tu lah sendiri kan. Maknanya dia mencelaka diri dia. Kemudian dia kejam, dia zalim kepada hamba dia. Dan juga dia tak nak tolong orang yang memerlukan pertolongan. Orang minta tolong, tak nak tolong, sedangkan dia mampu menolong. Itu orang yang buruk. Dia boleh tolong tapi tak nak tolong. Inilah orang yang buruk. Kemudian Nabi tanya lagi, "Mau tak kalian aku beritahu orang yang lebih buruk pada tadi?" Tadi dah buruk dah. Nabi kata, "Nak tak tahu yang lagi buruk daripada tu?" Sahabat kata, "Ya Rasulullah, silakan bagi tahu siapa mereka itu." Nabi kata, orang yang buruk daripada tadi itu ialah orang yang dia benci ke orang lain dan orang ramai benci kat dia. Orang yang dia ni dengan orang lain asyik nak marah je, asyik tak puas hati je, dan orang lain pun menyampah kat dia. Tu orang lebih buruk. Jangan kita ingat apabila kita ni asyik tak puas hati dengan orang, asyik orang tak kena je, kita akan disanjung, kita akan dihormati, kita akan orang pandang baik. Tak, orang makin menyampah kat kita. Apa jadi? Bila macam tu, itulah orang yang buruk. Nabi kata, buruk. Dalam grup asyik dia je komplain. Segala benda tak kena, komplain je. Jadi orang yang tengok pun mula-mula okey lah, tapi lama-lama orang pun jadi menyampah. Semua tak peduli. Sebab apa? Sebab perangai kita. So, kita asyik memandang rasa tak kena dengan orang. Kita asyik kita rasa segala benda yang dibuat serba tak kena. Kita tak menerima sesuatu itu dengan
pandangan yang positif, semua negatif. Ya, ada orang macam tu. Dia bila dibuat sesuatu, dia nampak negatifnya, buruk je. Ya, dia tak pandang pun kebaikan. Akhirnya bila benda tu datang baik, dia tak ada rasa apa pun. Ya, benda tu akhirnya nampak kebaikannya, dia tak pun rasa bersalah pun dengan kritikan yang dia buat. Ya, jadi ni dia, orang yang lebih buruk daripada yang pertama tadi. Kemudian Nabi tanya lagi, nak tak kamu tahu ada yang lebih buruk lagi daripada tu? Ada lagi yang lebih buruk. Sahabat kata, ya Rasulullah, silakan bagi tahu, apa lagi yang lebih buruk daripada tu, apa lagi? Nabi kata yang lebih buruk ni ialah orang yang tak mau buang sesuatu benda yang menjadi halangan di jalan. Ya, kat jalan ada kayu, ada batu yang boleh mengganggu perjalanan orang, dia lalu je. Biasa tu, kan? Kita pun sama-sama mengelak. Kereta pertama lalu ada kayu, dia elak. Kereta belakang pun mengelak. Akhirnya biar je gitu. Akhirnya orang yang paling belakang langgar, jatuh tertongging. Kan? Nyanyi orang belakang. Ya? Tu. Ya, Nabi kata orang yang tak mahu ada benda yang menghalang ataupun yang boleh menyebabkan kesusahan orang di jalanan, dia tak mahu buang. Kemudian lagi orang yang tak mahu memaafkan orang lain, dan juga orang yang tidak mahu mengampuni kesalahan orang lain. Tu dia. Orang minta maaf, tak mahu beri kemaafan. Kita dah baca bab ni dulu. Bagaimana Nabi sebut orang yang bila orang minta maaf, dia tak nak beri maaf. Bila dia tak nak beri maaf, maka dialah yang Allah letakkan dosa kepada dia. Kan? Orang dah menyesal, dah minta maaf betul, tapi dia tak nak beri kemaafan. Maka kesalahan tadi Allah tak timpa kepada orang yang buat tadi sebab dia minta maaf. Allah letak kat mana? Letak kepada orang yang tak nak beri maaf tadi. Tu dia. Mereka kemudian Nabi tanya lagi, mau tak kalian nak tahu tak apa lagi yang lebih buruk pada tu lagi? Ada lagi yang keempat. Tahap yang keempat. Sahabat kata, silakan Rasulullah. Iaitu yang paling buruk, yang paling daripada ketiga-tiga tahap tadi, ialah orang yang tak boleh diharapkan kebaikannya. Orang yang tak boleh diharap kebaikannya. Maknanya orang yang buruk sangat perangai dia. Dia buat benda baik pun buruk. Macam mana tu? Dia buat benda baik pun tak ada manfaat kepada orang. Ya? Sebab buruknya perangai dia. Ya? Dan juga benda dan tidak hilang kejahatan pada dia, tak berubah-ubah perangai buruk tu tak berubah-ubah. Kita pun biasa kadang-kadang kita ada juga buat benda yang buruk. Kadang-kadang kita juga ada menyakitkan hati orang lain, kan? Kadang-kadang ada. Kita tak boleh kata kita ni jaga je semua hati, sentiasa dapat pelihara perasaan orang. Tak. Kadang-kadang kita tak bermaksud nak menyakiti hati orang, tapi orang pandang berbeza, kan? Persepsi orang berbeza. Tapi yang ini memang dia sentiasa, apa dia yang dia buat tu sentiasa mendatangkan, memberi rasa marah ke orang. Rasa orang bila dengan perlakuan dia sentiasa menyakitkan hati orang. Ini orang buruk. Tuan-tuan taklah macam tu, insya-Allah. Kita tak macam tu. Tapi dalam kalangan kita, dalam bermasyarakat ni ada. Dalam bermasyarakat ni ada. Seandainya ada, kita bila sebut ni kita pun terbayang orang ni kadang-kadang, kan? Ni orang ni kadang-kadang ragam dia macam tu, kan? Baik. Apabila seandainya ada macam tu, jangan kita cela dia. Jangan kita kutuk dia. Jangan kita dalam hati pun kata, ni dia, inilah ragamnya, buruk punya perangai. Kita jangan rasa macam tu. Kita bimbang, kita timbul rasa takabur kat kita, kita lebih baik daripada dia. Bahaya. Bila kita dapat kita dipahamkan tentang macam ini, perkara macam ni, dan kita tak seperti itu, orang lain seperti itu, macam tu, yang kita perlu rasakan apa? Rasa syukur bahawa kita bukanlah orang macam tu. Empat kategori tadi, alhamdulillah saya tak ada yang tu. Bukan perangai saya macam tu. Jadi kita rasa syukur bahawa
kita bukanlah orang yang Nabi gambarkan inilah buruk perangai, inilah buruk ragam dia. Kita tak ada, walaupun satu tadi. Syukur. Baiknya kita. Baiknya kita ni dari segi akhlak kita terjaga. Jadi jangan kita nampak orang lain kita pandang yang buruk tadi. Sebab apa? Kita bimbang. Akhirnya datang penyakit di hati kita. Jenis perangai yang disebutkan hadis itu menunjukkan tingkat-tingkat benci dan dendam yang akan menjadi semakin buruk akibat membuat perkara jahat. Tidaklah mengherankan bahawa semenjak zaman jahiliah dahulu lagi, manusia memang ada sifat macam tu. Sejak kita ni, bukan kita lah, zaman atuk nenek kita dulu pun, yang tak clear tentang agama ni, yang tidak berapa belajar pun tentang agama, yang dulu ada perangai buruk macam tu, dah ada dah daripada dulu lagi, zaman berzaman. Perangai-perangai macam ni sentiasa ada. Sentiasa ada orang yang macam tu. Jadi kalau zaman kita ni tak heran, ada juga. Setiap orang yang mengenal harga diri, dia akan menjauhkan diri daripada perangai ni. Maknanya kita, insya-Allah, kita dah faham, kita dah mendengar tentang ini, maka kita pun jaga. Jangan ada perangai macam tu. Kalau ada juga, rugilah kita. Kalau ada sekarang, kita pun terfikir, saya pun ada perangai ni. Ada juga ni, hampir-hampir. Maka kita buang. Maka kita elakkan, jagalah supaya tak lekat terus perangai ni. Kalau ada, buang. InsyaAllah kita akan jadi orang yang makin baik. Dalam sebuah syair mengatakan, orang yang mulia, syair disebut, orang yang mulia, siapa dia? Ialah tidak menyimpan dendam dalam hatinya. Orang yang mulia ni ialah orang yang tidak ada dendam. Ada saja tentang perkara yang tidak baik berlaku pada dia, dia tidak simpan dendam, dia mudah maafkan. Dia mudah maafkan. Kadang-kadang kita berjalan, ada orang buat perlakuan tak baik depan kita, kita tengah bawa kereta, dia mencilok kereta kita dengan bahaya, kita pun marah. Kita pun maki hamun dia, kata ni aksiden lah lepas ni nanti, kan? Kita pun keluar kata-kata. Situ nak uji kita, tengok kita ni sabar ke tidak. Kalau kita jenis orang yang baik, dia berlaku macam tu, kita perlahankan, kita bagi laluan. Kita lebih mengalah. InsyaAllah kita latih diri kita. Tapi kalau kita jenis orang yang terus menghamburkan kata-kata buruk, maknanya masih ada lagi ruang-ruang yang kita kena perbaiki diri kita ni. Jadi orang yang mulia tak akan simpan dendam dalam hatinya. Dan orang yang pemarah ialah orang yang tak mulia. Orang yang simpan yang ada dendam tak mulia, dia kata. Dan juga orang siapa lagi tak mulia? Orang yang pemarah, yang bengis. Tersilap sikit marah. Tak kena saja marah. Jadi bukanlah orang yang mulia. Jadi itulah dia. Maknanya apa? Maknanya kita kena jadi orang yang sentiasa merendahkan diri kita, sentiasa menahan marah, sentiasa banyak bersabar. Kalau kita tak mampu bab tu, janganlah kita nak mengharapkan kita ini orang yang beriman sepenuhnya. Janganlah kita nak rasa bahawa kita ini orang yang dipandang baik dalam agama. Kalau bab ini pun tak boleh jaga, tak boleh menahan kesabaran. Memburukkan orang yang tak bersalah juga merupakan perbuatan dosa, dan ia merupakan perbuatan yang sangat tercela. Bab lain pula, dalam bab dengki ni juga disebut orang yang suka cerita-cerita buruk tentang orang lain. Dan yang buruk itu pula bukanlah perkara yang betul, yang dibuat-buat. Orang yang suka cerita buruk orang lain, orang lain tak buat, dia cerita. Kalau orang lain buat pun dia cerita juga tak baik. Kita belajar sebelum ni kan, antara perbuatan yang dilarang ialah kita mengaibkan orang. Islam, perbuatan itu akan merosakkan kenyataan yang sebenarnya. Islam menghukumkan perbuatan tersebut adalah bohong dan merupakan perangai yang amat jahat. Kalau kita suka
ataupun mudah sangat menyebarkan cerita tentang keburukan orang. Ya, viral sekarang kita viral, mudah viral. Ya, kita seronok tunjuk kat orang lain tentang keburukan orang lain. Ya, itu adalah perbuatan yang dicela. Ya, salah satu hadis Nabi sebut, siapa yang buka aib orang, ya, siapa yang buka aib orang, orang dia tahu orang tu tentang sesuatu benda yang tak baik pada orang tu, dia cerita kat orang lain, maka Allah akan buka aib dia. Allah akan buka aib orang, ya, aib kita ni dunia dan akhirat. Ya, kita tahu satu tentang ada benda yang tak baik kawan kita ni, ya, dan kita tak tahan, kita pun cerita. Kita tak boleh tahan rahsia, kita pun cerita ke orang. Jangan kita ingat bila kita cerita ke orang, ya, yang itu memberi rasa malu kepada orang tu saja. Dia tak. Orang tu memang malu, tapi dia akan berbalik kepada diri kita. Sebab Nabi kata apa? Kalau kamu buka aib orang, Allah akan buka aib kamu kat dunia dan juga di akhirat. Ya, dunia ni Allah buka, kita juga ada benda-benda yang tak baik, yang buruk, maka akan terbongkar, ya, dan akhirat nanti lagilah dibongkar. Itu dia. Tak, ya. Jadi perkara-perkara macam ni dia bukan satu yang kita boleh anggap, kita boleh cerita ke orang, kita boleh viral tu sekadar kita nak menyedakkan cerita, tapi dia akan datang balik pada kita. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita tak mampu nak tanggung. Bila terbuka aib kita, kita tak mampu nak bertahan, tak mampu nak menanggung tentang keburukan yang didedahkan. Aisyah meriwayatkan sebuah hadis bahawasanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Ya. Aisyah, isteri Nabi, dia cerita, Nabi pernah tanya sahabat, tahu tak kalian perbuatan riba yang paling kejam dalam pandangan Allah? Riba ni ialah kalau kita menggandakan ataupun meminta riba ni, kita kata bunga kan, pinjaman, ya, yang disertakan dengan bayaran-bayaran yang menyebabkan beban kepada orang yang meminjam. Okey, itu. Maka sahabat menyahut, Rasulullah, Nabi ataupun Rasulullah lah yang lebih tahu tentang perkara ni. Kemudian Nabi pun meneruskan, perbuatan riba yang paling kejam menurut pandangan Islam ialah kamu menjatuhkan kehormatan orang Muslim. Riba itu bukan sekadar kita dalam bab kita meminjam, tetapi yang paling buruk dihukumkan dengan riba yang lebih besar ialah bila kita jatuhkan kehormatan orang. Kita nak orang yang baik, orang yang baik nak dipandang tak baik. Ya, sama ada secara besar ataupun secara kecil. Sama ada benda tu sekadar satu ungkapan saja, sikit je kita sebut, condemn, kan? Dengan tujuan nak menjatuhkan kredibiliti orang, itulah yang paling besar Nabi kata. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab, wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang yang mengganggu serta menyakiti orang lelaki yang beriman dan orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Ya, kita buat satu perkara nak menjatuhkan maruah orang, sama ada dengan cakap kita ataupun dengan perlakuan kita, tunjukkan apa semua, ya, kita buat ni, ya, orang baik, kita nak jatuhkan kredibiliti dia, maka Allah kata mereka, kita kalau buat begitu, kita ini telah diberi dosa bohong, dosa fitnah, tuduh dusta dan juga dikira, ya, kita ini dikira sebagai orang yang sedang membuat dosa yang nyata, ya, dosa yang clear,
Bukan dosa yang boleh nak dipertahankan lagi. Clear dosa tu. Jelaslah bahawa mencari serta membongkarkan kekurangan orang lain dengan sengaja merupakan perbuatan yang jahat dan hilangnya akhlak seseorang. Kita belajar dulu, kita baca dulu, ya. Ada benda yang boleh kita cerita. Contohnya dalam bab jenayah, kita kena cerita, buat aduan kepada pihak berkuasa. Tapi kalau bukan bab jenayah, benda-benda yang tidak menggugat masyarakat, itu lain, ya. Benda-benda yang mendatangkan aib dia lebih kepada, ya, aib secara peribadi, maka itu dilarang, ya. Kita pergi cari, ya, kita siasat sebagainya. Jadi Islam telah menetapkan tindakan itu akan mendapat hukuman yang berat di dunia dan hukuman di akhirat juga lebih berat lagi, ya. Kalau kita mencari-cari kesalahan orang, keaiban orang, ya, kita cari, kita nak serongkar apa semua, kemudian kita dedahkan kepada umum, satu, dosa kita dapat. Yang kedua, akhirat besok akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Sabda Nabi SAW, man zakaran imra'an bisyai'in laisa fihi liyu'ibahu habisahullahu fi nari jahannam hatta ya'ti binafazi ma qala fihi. Barang siapa menyebut-nyebut sesuatu yang tak ada kebenarannya, dia sebut tentang orang tu buruk sedangkan orang tu tak buat, tak ada keburukan tu, tapi dicipta keburukan orang tu, ya, sedangkan tak ada kebenaran sama sekali. Dengan maksud apa? Dengan hasrat dia nak memberi malu kepada orang, nak menjatuhkan kredibiliti orang tadi, maka Allah akan menahannya terus dalam neraka jahanam. Kita buat cerita nak burukkan orang sedangkan orang tu tidak kenaan pun dengan perkara tu, ya. Akhirnya jatuh kredibiliti orang tu, jatuh maruah orang tu, dipandang buruk oleh orang lain sedangkan dia tidak melakukan. Allah kata, Nabi kata, di akhirat besok kita ni akan ditahan dalam neraka jahanam, kena masuk neraka jahanam dan duduk situ, ya, sampai kita boleh buktikan yang kita tuduh tadi betul, ya. Sampai kita boleh buktikan tuduhan kita buat kat orang tadi tu betul. Macam mana nak buktikan? Kalau dah masuk neraka, dah confirm salah, macam mana nak buktikan? Ya, ini bahayanya. Ya, kita katalah dalam hukuman kita, ya, sebab tak solat, sebab tak puasa, contoh, kan? Kira amal solat kita tak cukup, jadi tak boleh masuk syurga, kena masuk neraka. Masuk neraka, bab itu dia ada tempoh. Sampai tempoh ni bila selesai, boleh keluar, boleh masuk syurga. Orang yang beriman, kalau dosanya lebih banyak daripada pahala, dia akan masuk neraka, kecuali kalau Nabi bagi syafaat, ya, tu. Tapi kalau tak, dia akan masuk neraka mengikut tempoh hukuman dia. Macam kita lah penjara 10 tahun, 20 tahun, habis tempoh, keluar pergi mana? Allah masukkan dalam syurga. Akhirnya macam mana pun kita ni akan masuk syurga. Ada orang yang masuk neraka, masuk keluar terus. Ada orang masuk sehari, ada yang masuk seminggu, ada masuk berpuluh tahun, ya, mengikut tempoh. Tapi yang ini Nabi kata dia akan ditahan dalam neraka sehingga dia boleh buktikan tuduhan dia tadi tu. Macam mana nak bukti? Maknanya tak ada chance. Berat kita. Jadi maknanya dalam menceritakan buruk orang, menuduh orang dengan benda yang baik, yang tak baik ni, sangat berat. Menuduh, kita buat fitnah, kita buat cerita walaupun kecil, kita buat cerita kecil je, tapi akhirnya orang yang dengar percaya, dia pandang buruk. Pandang buruk tak adalah sampai kena apa? Kena hukum, kena penjara, bukanlah kesalahan apa. Tapi orang pandang pun pandang sinis, kita kata. Orang pandang sinis. Pandang macam tak berkenan sebab cerita kita buat sikit je. Itu pun dah berat.
Ya, itu pun bila itu berlaku benda yang tak betul, maka kita ditahan dalam neraka jahanam dan kita cari macam mana nak buktikan kita cerita tadi. Memang takkan dapat dibuktikan. Dalam hadis yang lain Nabi sebut orang yang menyebarkan kekurangan seorang muslim yang tak bersalah dengan maksud untuk apa? Untuk memburuk-burukkannya di dunia. Walaupun dengan hanya satu perkataan. Ya, walaupun dengan hanya satu perkataan. Sebutlah seorang ni. Ya, dia nak pilihan raya ni, lagilah ni. Kan? Nak pilihan raya ni macam-macam cerita sebut. Ya, sebut nama kita pun kata tiba-tiba tak berguna tu. Contohlah, tak berguna tu. Apa yang kita nak kata tentang tak berguna tu? Ya, apa yang kita nak kata? Kita ada tak bukti tentang tu? Itu bahaya tu. Ya. Jadi walaupun dengan hanya satu perkataan, pada hari kiamat dia akan dilebur oleh Allah dalam api neraka hingga dia dapat buktikan yang dia cakap dia tu. Boleh tak kita nak buktikan dia tak berguna? Nak cari macam mana kat situ? Ya? Kat dunia pun kita dapat cari, kan? Apabila apa yang dikatakan di dunia tu, ya, huraian dia, apabila apa yang kita sebut dunia ni suatu yang bohong, bagaimana kita nak buktikan kebenaran tu? Kalau kita ditahan dalam neraka macam tu, macam mana nak buktikan? Ya? Dan apa yang pernah dikatakan itulah batil dan bagaimana kebatilan akan dimaafkan begitu saja. Berat. Ya? Jadi itu dia. Maknanya kena jagalah perkataan kita, ya? Persepsi kita, ya, kena jaga. Kalau betul seandainya, ya, dibuktikan apa semua tu lain. Tapi kalaulah lebih kepada sentimen, tak senang, tak suka, ya. Kadang kita ni bercakap bukan sebab ada apa pun, lebih kepada sentimen, tak suka pada tu, maka kita akan menyebut dengan perkataan yang tak baik. Bila itu yang kita sebut, bahayanya dia bukan pada orang tu. Orang tu mungkinlah orang pandang tak suka ke dia, tapi bahayanya dekat kita. Sebab akibatnya kitalah yang akan tanggung. Ini yang bahayanya. Untuk kita sama-sama fahami bahawa dalam kadang-kadang ada situasi-situasi, ya, contohnya keadaan seperti hari ini, ketika ini adalah ujian kat kita, sama ada kita nak jaga tak percakapan kita ataupun kita nak tuduh macam-macam. Kalau itu berlaku, maka kita antara orang yang tidak mendapat keselamatan dari Allah nanti. Bahayanya. Wallahu a'lam. Ya. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat menjaga, memelihara diri kita ni. Di samping buat ibadah, di samping jaga ibadah, kita kena juga jaga benda-benda lain yang boleh membinasakan kita, ya. Wallahu a'lam. Mohon maaf pada malam ini mungkin ada kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat fahamkan, dan juga kita sama-sama dapat berjaga-jaga supaya kita ni beroleh keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud dan jibala yusabihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi